Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini atas nikmat dan kurniaan Allah untuk kita sama-sama meneruskan pengajian membahaskan kitab Mukhtasar Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana perbahasan kita sebelum Idul Adha hari itu kita berhenti pada membahaskan berkenaan dengan zuriat keturunan Nabi Allah Ibrahim AS, dan kita masuk pada membahaskan berkaitan dengan Nabi Allah Ismail, zikru Ismail AS. Baik. Dan kita dah sebutkan tujuan fasal khusus berkaitan dengan anak keturunan Nabi Ibrahim ini dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah adalah untuk menjelaskan tentang kelebihan, fadilat, kedudukan dan juga kelebihan mereka. Dan apabila tujuan seorang penulis itu tertumpu ataupun terfokus kepada untuk menyatakan suatu idea ataupun satu gagasan, dan ianya juga bertujuan sebenarnya untuk secara tidak langsung untuk membantah penyelewengan ataupun dakwaan yang menjatuhkan kedudukan dan juga kelebihan zuriat keturunan Nabi Ibrahim AS. Maknanya kita dah sebut sebelum ni, yakni khususnya datang daripada golongan Yahudi, Ahlul Kitab, di kalangan Yahudi, di kalangan Ahlul Kitab, mereka cuba untuk menafikan kelebihan dan kedudukan Nabi Allah Ismail AS. Dan sebenarnya mereka juga bertujuan untuk mentohmah dan merendahkan kedudukan afdalul bashar, sayyidu waladi Adam, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu tujuannya. Maknanya kita sebagai seorang Muslim, apabila kita mempelajari berkaitan dengan sirah anbiya, sirah para Nabi dan Rasul, sebagai seorang Muslim, kita yang beriman dengan Allah dan Rasul, kita yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berbangga dengan ikutan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak kita kena tahu. Sebab itu bila kita belajar sirah, kita tahu nasab Nabi, dan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ismail. Dan bila ada golongan yang cuba untuk meremehkan atau menjatuhkan, meremehkan kedudukan dan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan zuriat keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka kita kena tahu. Mana kita kena tahu. Kan? Ibaratnya macam orang mentohmah nasab kita, orang mentohmah ayah kita. Apa kita rasa? Orang tohmah, cela ibu kita, orang cela ayah kita, orang cela datuk kita, kita akan marah. Orang yang normal, orang yang fitrahnya sejahtera, dia akan ada perasaan marah. Maknanya kerana apa? Kerana ibu bapanya itu dicela. Dan itu juga satu bentuk ghirah yang
terpuji. Maknanya bila kita, bukan kita marah tu kita bertindak melakukan kezaliman, tapi kita maknanya kita ada perasaan, maknanya seperti mana orang mencela diri kita, begitu juga apabila orang mencela ibu ayah kita. Itulah perasaan kita, sama macam orang cela kita lah, kan? Kerana dia cela usul kita. Usul maknanya asal kita, nasab kita, bapa kita, ibu kita, datuk kita. Itu maksudnya, kan? Tetapi kita tengok hari ini di barat, apabila tersebarnya kejatuhan akhlak, keruntuhan akidah, keruntuhan moral, dan tidak ada lagi apa yang dipanggil penjagaan dari sudut institusi kekeluargaan, nasab keturunan tidak lagi diambil kira, kerana tersebarnya perzinaan, tersebarnya hubungan sesama sejenis, hubungan di luar tabi'i, hubungan sesama mahram. Tidak, nasab keturunan tu, institusi keluarga itu sendiri sudah, sistemnya sudah rosak. Jadi kita tak dapat lihat benda ini terzahir. Kalau di barat memang tak ada, kan? Dia punya anak, dia pun tak tahu bapa dia siapa, kan? Tiba-tiba ada bapa baru, kemudian ada anak yang lain, adik-beradik dia pun tak tahu bapa siapa. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Dan ini kita kata berlaku di barat, berlaku di negara-negara yang majoritinya adalah di kalangan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab itu mereka merasa tercabar apabila umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan fitrah yang sejahtera. Sebab itu mereka tak suka dan mereka nak runtuhkan institusi kekeluargaan. Itu kita kena faham apa kaitan dia. Maknanya bila kita belajar sesuatu topik, so kita boleh terus kita relatekan dengan apa yang berlaku. Itu paling penting. Ilmu kalau kita belajar, kita tak boleh nak relate dengan apa yang kehidupan kita, maka itu tidak bermanfaat. Sebab itu kita belajar sejarah, kita baca kitab ini, Al-Bidayah wa Nihayah, kita baca ini bukan semata-mata baca, kita berinteraksi. Maknanya dengan kita boleh untuk kaitkan dengan apa yang berlaku hari ini, apa yang kita lihat realiti hari ini. Sistem kekeluargaan makin hari makin parah, kalau kita tengok. Tidak ada yang selamat melainkan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu musuh-musuh Islam mereka nak serang, mereka nak rosakkan sistem kekeluargaan, dan menjadi tanggungjawab setiap Muslim, mereka berusaha mempertahankan sistem kekeluargaan dengan melazimi syariat, dengan menjaga batasan-batasan Allah. Tilka hududullah. Demikianlah batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha. Allah kata jangan kamu melampauinya. Kalau kamu melampauinya, maka kamu tidak akan mendapat kebahagiaan dan kamu tidak akan mendapat kesejahteraan. Baik, itu tautiah. Kita panggil muqaddimah ringan sebelum kita masuk sambung perbahasan kita. Baik, wa qad athna Allah Ta'ala, qala al-musannif rahimahullah, wa qad athna Allah Ta'ala alaihi wa wasafahu bil hilmi was sabri was sidqi al wa'di wal muhafazati ala as-salati wal amri biha li ahlihi liyaqiyahum al-'adhaba ma'a ma kana yad'u ilayhi min ibadati rabbil arbab. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memujinya. Yakni memuji siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sekarang kita bincang tentang Nabi Ismail alaihissalam. Allah memujinya dan Allah menyifatkannya dengan sifat al-hilm, yakni kesantunan, al-hilm, was-sabri dan kesabaran, was-sidqi al-wa'di dan seorang yang benar dalam janjinya, wal muhafazati 'ala as-salah, dan Nabi Ismail juga seorang yang menjaga salat. Muhafazati 'ala as-salah, menjaga salat. Wal amri biha li ahlihi liyaqiyahumul 'adzaba, dan bukan setakat dia jaga salat, bahkan dia perintah solat itu kepada ahlinya, keluarganya, untuk memelihara mereka daripada azab,
untuk menjaga mereka, melindungi mereka daripada azab. Ma'a ma kana yad'u ilaihi min ibadati rabbil arbab, bersama dengan apa yang menjadi seruan utamanya kepada kaumnya, kepada ahli keluarganya, iaitulah menyembah hanya Tuhan bagi seluruh makhluk, rabbil arbab. Baik. Qala Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, maka kami gembirakannya, yakni kami gembirakan Ibrahim dengan kelahiran seorang ghulam, yakni anak kecil, halimin, yang bersifat dengan sifat kesantunan. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, kami berikan khabar gembira. Ini menunjukkan kepada kita kelahiran seorang anak itu adalah satu khabar gembira. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak ada kelahiran anak ini adalah satu malapetaka ataupun satu perkara yang akan membinasakan atau suatu perkara yang memberatkan. Tidak. Majoriti ayat-ayat Al-Quran menjelaskan berkenaan dengan kelahiran anak itu adalah satu khabar gembira, khususnya bagi para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman. Contohnya dalam surah Hud ayat 71, Allah kata, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. Allah kata, kami berikan khabar kepadanya, kepada isteri Nabi Ibrahim, iaitulah Sarah, akan kelahiran Ishaq. Satu bentuk khabar gembira. Dalam ayat ini Allah kata, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, memberikan khabar gembira, yakni فَفِيهِ بِشَارَةٌ أَنَّهُ إِبْنٌ وَأَنَّهُ يَعِيشُ فَيَنْتَهِ فِي السِّنِّ حَتَّى يُوسَفَ بِالْحِلْمِ. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Ma'alimut Tanzil, maka ini adalah satu khabar gembira, maknanya anak itu akan sampai pada tahap ulam. Dia akan membesarlah, maknanya ulam. Anak tu, baby tu, baru lahir dia tak panggil ulam. Ni kena faham. Dalam bahasa Arab, baby yang baru newborn tak panggil ulam. Tapi kenapa kat sini Allah kata fabasyarnahu bighulamin halim? Kenapa tak kata fabasyarnahu bitiflin halim ke? Tak. Kalau kita tengok dalam fiqhul lughah wa asraril arabiyyah oleh Al-Tha'alabi, disebutkan tentang perbezaan antara istilah ghulam, kemudian istilah radi', istilah tiflun. Jadi walid, kalau yang baru lahir, babe newborn, orang Arab panggil walid. Walid. Yang baru lahir, newborn, kan? Ataupun kita sebut tiflun, boleh juga. Tapi sebab sebahagian ahli lughah kata tiflun tu dia besar sikit lah. Kemudian sampai tahap ar-radi'. Ar-radi' ni menyusu. Dia boleh menyusu dah. Ar-radi' maknanya start dia menyusu tu, sampailah dia putih susu, dipanggil fatim. Fatim. Kemudian barulah sampai tahap ghulam. Lepas tu baru ghulam. Maknanya ghulam ni anda tak ingat dah dia punya usia tu. Maknanya ghulam ni dia maknanya, kalau kita tengok dalam, dia sebelum sampai dia boleh maknanya dia boleh berdikari. Tu yang lebih tepat lah. Sebab kalau kita tengok ayat ni, lepas tu Allah kata falamma balagha ma'ahu sa'ya. So dia ada kaitan, kita tengok pada ayat lepas tu kan. Jadi ghulam ni asalnya kita kata dia merujuk kepada bukan baru lahir tu dipanggil ghulam. Baru lahir dipanggil walid ataupun tif. Kemudian radi', kemudian fatim. Ghulam ni lepas pada fatim. Ulam lepas pada. So nak kita tengok dari sudut bahasa Arab. Baik, penggunaan dipanggil siyak ataupun qiyas al-lughawi. Maknanya kita tengok macam mana orang Arab guna. Sebab Quran turun dalam bahasa Arab. Kita tak boleh ikut apa kita kata kias Melayu.
Kalau kita kiaskan bahasa Arab ni dengan bahasa Melayu, tak tepat, tak boleh. Kita kena kiaskan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Sebab itu ulama seperti Ibn Faris di karang kitab Maqais al-Lughah. Maqais maknanya kias. Maknanya kita kiaskan bahasa Arab tu dengan penggunaan orang Arab. Sebab mereka yang bertutur dengan bahasa Arab. Kan? Sebab itu nak faham Quran kena faham dengan bahasa Arab. Kena belajar bahasa Arab. Kena semangat belajar bahasa Arab, jangan malas-malas. Bahasa Arab kita kena belajar sebab dia bahasa agama kita. Bahasa agama kita. Punca kesesatan hari ini banyak berlaku sebab tak tahu bahasa Arab. Punca kesesatan berlaku kerana tak faham bahasa Arab. Cuba tengok geng-geng yang sesat. Kiralah sesat macam mana sekalipun kerana jahil tentang bahasa Arab. Jahil tentang Quran, jahil tentang sunnah. Jadi kita kena semangat. Ada kelas-kelas di Yayasan Taklim ni, kelas yang mengajar bahasa Arab, kena semangat. Semangat belajar. Semangat. Tak rugi. Belajar bahasa Arab ni memang seronok. Sangat-sangat seronok. Sangat-sangat seronok. Sebab kita boleh faham Quran. Kita boleh faham sunnah. Kita boleh faham kitab Arab. Kita boleh baca. Kita baca tu kita tak sama dengan kita baca terjemahan. So kita kena usaha untuk belajar bahasa Arab. Tak apa, slow-slow pun tak apa. Lambat-lambat pun yang penting kita belajar. Baik, fabasyarnahu bi ghulamin halim, maknanya ghulamun fi sigharihi, halimun fi kibarihi. Halim maknanya santun pada usianya ketika dia besar. Sebab itu kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, fafihi bisyaratun annahu ibnun wa annahu ya'ishu fayantahi fi sinni hatta yusafa bil hilmi. Di sini khabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS, bahwasanya anak itu akan hidup dan akan sampai pada usianya sehingga dia akan disifatkan dengan kesantunan. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, setelah sampai kepadanya ataupun setelah sampai usia as-sa'ya bersamanya. As-sa'ya maknanya al-masya ma'ahu ilal jabal, maknanya dia mampu, kata sebahagian ulama tafsir, sampai pada usia yang Ismail mampu berjalan bersama bapaknya. Itu sa'ya. Itu kata Mujahid dengan Ibn Abbas, lamma syabba hatta balagha sa'yuhu sa'ya Ibrahim, maknanya dia boleh jalan sama macam ayah dia. Itu sa'i. Mana anak kita kalau dia boleh jalan bersama kita, dia boleh tolong kita, dia boleh mampu berdikari, dia boleh buat kerja sendiri, itu sa'i. Sebab itu kata ulama tafsir, balagha an yatasarrafa ma'hu wa yu'inahu fi 'amalihi, maknanya dia boleh bantu kita, dia boleh bantu ayah dia. Jadi dia tak terbatas pada usia. Kalau dia usia dia tu 6 tahun tu, dia boleh tolong lah. Jadi sa'i lah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kalau dia usia dia lebih dia lewat sikit, dia tak ikut pada usia lah, maknanya dia bergantung pada kemandirian ataupun kebergantungan anak itu kepada dirinya sendiri. Maknanya dia masih bergantung ayah dia, tapi dia dah boleh buat urusan-urusan dia sendiri dan dia boleh bantu. Baik. Qala ya bunayya, bila dia sampai, maknanya sampai tahap dia dah mampu untuk membuat keputusan. Maknanya anak Nabi Ibrahim itu, Ismail alaihissalam, mampu untuk membuat keputusan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maknanya boleh ditanya pendapat dia. Boleh ditanya pendapat dia. Bukan anak kecil yang masih lagi tidak tahu apa-apa, bergantung sepenuhnya pada ibu dengan ayah dia. Tak. Tengok hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, bila sampai Nabi Ismail ni usianya yang boleh membuat keputusan, maknanya boleh untuk diberikan satu
urusan dan dia boleh buat keputusan, maknanya dia boleh maknanya di usia dia tu dah tamyiz lah. Dah mumayyiz. Maknanya ada sinnut tamyiz, ada dia mumayyiz. Dia boleh membezakan antara benar dan buruk. Benar dengan salah, baik dengan buruk. Dia boleh beza. Barulah datang perintah supaya untuk menguji Nabi Ibrahim AS, itu dalam wahyu yang datang dalam bentuk wahyu, mimpi. Ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Supaya menyembelih anak yang disayanginya. Qala ya bunayya. Nabi Ibrahim kata dekat anak dia, wahai anak kesayanganku. Ya bunayya sini tasghir, isim tasghir. Bunayya tasghir. Musagharah. Tasghir maknanya, tasghir ni tak semestinya untuk menghina. Tasghir ni antaranya adalah untuk ditalattuf, uslub untuk berlemah lembut dan menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang. Bunayya, wahai anak kesayanganku. Kalau kita terjemah, wahai anak yang aku sayangi. Kalau kita nak terjemah lebih tepatlah, wahai anakku saja pun dah betul dah kan. Tapi kalau nak tepat, wahai ya bunayya, wahai anak yang aku sayangi, anak kesayangan. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kita tengok sini ya. Wahai anak sayangku, wahai Ismail anakku, inni sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, ara fil manami, melihat di dalam mimpi. Yakni mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi. Kerana Nabi Ibrahim Nabi, Rasul. Jadi bolehkah kita katakan mimpi ini umum pada semua orang? Tak boleh lah. Kaedah kulliyah, ayat ini khusus kepada Nabi Ibrahim. Itu kulli. Kulliyatuh. Dia tidak, la yatafarra' min kulliyatihi, la yatajazza'. Maknanya tidak ada di dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, perintah supaya menyembelih anak. Tidak ada. Ini hanya khusus perintah untuk ujian kepada Nabi Ibrahim. Sebenarnya dia ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Itu mudah kita nak faham. Mana yang apa? Mangkuk yang duk kata apa? Kita panggil mangkuk je sebab layak lah. Orang-orang macam tu memang keras, tak keras kan, mangkuk kita. Kalau kita panggil orang yang mangkuk ayun ni, yang memang layak untuk kita panggil mangkuk ayun, memang tak ada masalah, bukan dikira mencela. Sebab memang mangkuk. Memang kita kata memang tidak menggunakan akal mereka. Itu bahasa kita lah, memang mangkuk ayun kan. Mangkuk ayun. Ada kan mangkuk ayun ni. Dia bukanlah lafaz yang lucah ke atau apa, dia tapi lafaz yang agak, kita panggil istilah yang agak, tak adalah kata dia rasanya mangkuk hayun ke hayung. Ayun ke ayung. Dia kena tahu bahasa Melayu ni. Mangkuk hayung ke mangkuk ayun. Hayun. Anda dengar je orang cakap kan, tapi kita tak tahu asal usul itu. Ni kena cari kemudian lah. Sebab dia ada beza tu. Mangkuk hayun ni tempat, setengah tempat macam utara sebenarnya, dia macam perkataan yang boleh, konotasi dia tu boleh bawa pada lucah lah kan. Kita kena tahu kita duk tahu mangkuk, kita duk kata mangkuk ayun, kita dengar orang cakap kan, kita kena kaji apa maksud mangkuk ayun tu. Tapi kita tak boleh selalulah sebut benda macam ni kan. Terutamanya anak-anak kita tak boleh lah. Ni pasal ala wajhir rad, kadang-kadang boleh pakai untuk kita kritik orang-orang yang
safih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh yang nak bercakap tentang agama, kadang-kadang boleh kita menggunakan istilah-istilah yang mungkin agak keras pada tempatnya. Sebab kita tak sebut individu, tetapi kita sebut orang yang faham. Dia kata orang yang dia sanggup untuk dijadikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Al-Khalil, perintah yang berbentuk ikhtibar dan ujian, imtihan yang agung yang Allah Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Dia boleh buat main-main. Dia kata dia nak try tanya anak dia, kemudian dia tanya apa pendapat anak dia kalau Tuhan suruh sembelih anak dia. Jadi awal-awal lagi sudah tak betul. Awal-awal lagi sudah tak betul. Maknanya cara dia faham penceritaan ni pun tak betul. Awal maknanya asal tu pun dah tak betul, salah. Yang tersebar baru-baru ni kan, berkenaan dengan seorang individu ni, memang kita dah kenal dah ni, memang lama dah kita dah sebut. Dia kata yang cuba untuk mendatangkan keraguan dengan membawa penceritaan yang disalahfahami dan diselewengkan. Mangkuk hayun maknanya dibengong, tapi belagak dia bengong tapi belagak si bengong tapi belagak pandai dan faham. Ada rujukan, maknanya kamus ke, kamus dewan ke, ataupun kamus. Kalau ada tu kita lebih apa? Itma'anna qulub, itma'anna qalbi, lebih tenang kan. Ataupun memang betul lah, tak bagi kita percayalah kan. Kadang-kadang ada orang ada orang dia lebih istilah-istilah tu dia boleh faham. Tapi itulah ana pun keliru. Mangkuk hayun ke hayung kan. Hayung ada yang kata hayung, ada kata hayun. Pergi benda ni kita research kemudian. Allah musta'an. Baik, baik. Jadi falamma balagha ma'ahu qala ya bunayya. Jadi perkataan Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim cakap ketika Nabi Ibrahim telah mendapat wahyu, iaitu wahyu tu datang dalam bentuk mimpi yang benar, ar-ru'ya sadiqah, kerana mimpi para nabi adalah wahyu. Adapun mimpi bagi selain para nabi dan rasul, maka ianya tidak terlepas daripada tiga keadaan. Mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan, dan mimpi daripada faktor kita kata faktor persekitaran ataupun faktor psikologi seorang yang bermimpi itu. Jadi kena tafsirlah kan. Kena tafsirlah. Jadi kita tak bolehlah keluar kenyataan statement tu, kita bagi statement yang umum, kemudian kita buat ihtimalat, yang kita datangkan kemungkinan yang batil, kemudian kita biarkan. Itu kena cerdiklah sikit kalau guna Facebook ni. Kalau buat status yang umum, kalau umum, jangan ada ihtimal yang boleh menimbulkan kekeliruan. Itu kita komen yang pasal isu yang seorang tadi itulah. Dia dakwa bahawasanya kalau dia diperintahkan seperti mana yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya, dia takkan buat. Itu satu kenyataan yang umum yang perlu diperincikan. Dan bila kita nak kita nak bantah pun, kita kena slow juga, kita kena tenang, kita kena hati-hati. Jangan kita tengok orang tu tulis terus kita marah, terus kita nak bantah terus tanpa kita teliti. Maknanya walaupun orang tu kita tahu dia tu jahil dan kita tahu dia tu memang jahat, kita tahu dia tu memang dah dari dulu lagi memang dalam sejarah hidup dia tu memang penuh dengan penentangan kepada Islam, memang penuh dengan kejian dan juga celaan kepada pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam sejarah memang orang yang sama yang keluar kenyataan tersebut adalah orang yang banyak kenyataan-kenyataan yang dibuat sebelum ini yang mencela kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mencela kedudukan ummahatil mukminin, ibu-ibu kaum beriman.
orang-orang beriman iaitu isteri-isteri Nabi kita SAW banyak sebelum ni. Orang yang sama. Tapi datang balik dibawa isu yang sama ketika umat Islam bergembira dengan kehadiran Aidul Adha, bergembira dengan kehadiran 10 hari awal Zulhijjah. Jadi golongan-golongan yang miskin ini, golongan-golongan yang fajir ini, golongan-golongan yang tidak ada maruah ini, yang tidak ada agama, kalau kita sebut secara, kalau tidak berlebihan, tidak ada agama, tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa malu pada diri sendiri, mereka mengeluarkan kenyataan. Tu cuba tengok. Dia sebenarnya dari sisi positif, kita kena tengok dari sisi positif. Orang-orang yang mencela agama Allah ni sebenarnya dia kalah. Dia kalah. Awal-awal dia cela tu dia dah kalah. Awal-awal dia cela agama, dia dah kalah. Tak ada pun istilah dia menang. Kalah terus. Sebab kalau dia menang, dia takkan cela agama. Kalau dia, sebab satu je, dia sama ada dia boleh bawa dalil dan hujah yang konkret untuk membatalkan kebenaran agama Islam, dan dia tak mampu boleh. Dia takkan mampu. Fa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Allah sabar. Kalau kamu ada keraguan, kalau kamu ada keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yakni Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surah. Maknanya Allah sabar. Datangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti-bukti kamu, hujah-hujah kamu kalau kamu benar. Tetapi tidak. Mereka tak boleh bawa hujah. Mereka hanya bawa syubhat. Mereka hanya bawa keraguan. Yang mana keraguan itu orang-orang yang tidak mengaji tinggi di kalangan kaum muslimin, tak perlu mengaji sampai universiti, tak ada SPM pun, kalau dia seorang muslim mukmin yang sejahtera fitrahnya boleh jawab. Dan satu sisi positif yang kita boleh tengok, bila adanya terzahirnya celaan-celaan orang-orang yang mencela agama-agama Allah ini, sebenarnya itu tanda Allah nak mengukuhkan agama ini, nak menguatkan agama ini dengan rijal, dengan individu-individu yang akan mempertahankannya, dengan masyarakat yang akan bangkit menentang penentangan tersebut. Allah nak berikan satu bentuk ujian, dan Allah nak bezakan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, siapa yang ragu-ragu dan siapa yang yakin dengan kebenaran agama Allah. Itulah sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan golongan-golongan yang macam ni. Kan kita tengok kenapa bila datang raya haji mesti akan muncul benda-benda ni. Bila datang saja raya, maknanya hari-hari yang dibesarkan oleh umat Islam, datang syaitan-syaitan ni. Bawa syubhat macam-macam, mencela agama, mencela buat macam ni, buat lawak, buat gitu. Sebab mereka loser. Mereka, there is loser. All of them. Loser and loser. Tak ada. Mereka tak menang. Mereka kalah. Hina, dina. Hina dan dina. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jamin agama ini pasti akan menang. Menang dengan hujah, menang dengan keizzahan, ketinggian dan kemuliaan. Dan kita tak payah takut. Cuma kita kena tanya diri kita, apa yang kita buat, apa usaha kita ketika datangnya celaan-celaan terhadap agama. Apa usaha kita? Itu saja. Apa yang kita boleh buat? Apa kita tanggungjawab kita? Apa usaha kita? Yang kita kena tanya diri kita. Adakah kita hanya mengangguk sahaja, ataupun kita hanya marah, ataupun kita hanya bantah hanya dengan emosi kita, hanya kita menjerit-jerit, hanya kita marah-marah, buat demonstrasi ke? Tak perlu kan. Kita bantah dengan ilmu, bantah dengan hikmah, bantah dengan kita meninggikan syariat Islam. Lagi mereka marah, lagi mereka marah bila kita meninggikan syiar Islam, bila kita menzahirkan syiar Islam. Itu lagi menyebabkan mereka marah. Kalau mereka menyeru kepada seruan untuk membuka aurat,
seruan untuk membuka aurat bagi wanita, maka kita orang Islam kena zahirkan. Pakai. Zahirkan, maksudnya keluar daripada rumah kita dengan memakai hijab dengan penuh keizzahan. Keluar dengan memakai pakaian yang menutup aurat dengan penuh kemuliaan. Didik anak-anak kecil kita, anak-anak kita yang masih kecil untuk menutup aurat dengan penuh keizzahan, dengan penuh kemuliaan. Itu yang menyebabkan mereka akan lebih marah. Dan ketika itu kita hanya katakan kepada mereka, qul mutu bi ghaizikum, katakan matilah kalian dengan kemarahan dan kemarahan kalian. Tak perlu, maknanya kita tak perlu nak jawab semua. Dengan perbuatan kita tu akan menyebabkan mereka marah. Mereka takkan, maknanya mereka akan kita kata apa, mereka akan maknanya kebencian mereka itu akan bertambah. Dan bagi orang-orang yang diberikan petunjuk akan mendapat petunjuk. Kerana kita tahu tak semua sama kan. Ada yang memang dibenci Islam, ada yang dia mungkin ragu-ragu. Kalau diberikan petunjuk, dia akan dapat petunjuk. Itu yang terbaik. Sebab itu kita katakan Nabi Ibrahim AS berkata, inni, sesungguhnya aku, ara fil manam, aku melihat di dalam mimpi. Inni, aku. Nabi Ibrahim seorang. Nabi Ibrahim seorang. Hajar pun tak mimpi. Sarah pun tak mimpi. Isteri Nabi Ibrahim tak mimpi. Masyarakat yang ada itu tak mimpi benda yang sama. Nabi Ibrahim seorang. Ara fil manam. Al-manam, mimpi yang khusus, mimpi Nabi Ibrahim. Apa kandungan mimpi Nabi Ibrahim? Yang ini wahyu. Anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Ini hukum dalam mimpi. Sebab itu para ulama membahaskan perkara yang berlaku di dalam mimpi ianya tidaklah membawa maksud yang 100% sama dengan realiti. Bahkan kadang-kadang dia adalah terbalik. Dia macam kita tengok cermin. Dia macam kita tengok cermin. Sebab itu ulama bezakan. Perkara yang berlaku dalam mimpi tak semestinya akan berlaku sama, exactly sama seperti dalam realiti. Dan ini buktinya. Buktinya dalam mimpi Nabi Ibrahim sembelih anak dia, tetapi pada realitinya dia tak sembelih anak dia. Dia sembelih kibas. Ini puak-puak ni pun jahil tentang hukum hakam berkaitan mimpi. Tak tahu langsung tentang mimpi. Apa benda mimpi semua. Dia ingat mimpi semua sama. Ini kita kata jahil. Jahil. Kalau jahil, tahu dah jahil, pergi belajar dan diam. Sebab itu kaedah. Apa yang berlaku dalam mimpi, ianya tidak semestinya akan berlaku pada realiti. Dan bahkan kebanyakan apa yang berlaku dalam mimpi, maknanya mimpi ni dia hukum berbeza. Sebab itu dia perlukan takwil. Sebab itu takwil maknanya tafsir mimpi. Sebab itu mimpi dia perlu ada tafsir. Dia tak boleh kita faham macam tu saja. Sebab itu ulama karang bab dalam kitab-kitab sunnah, contohnya macam Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Sunnah, ada bab tentang kitab ataupun kitab ar-ru'yah, ta'bir ru'yah atau ta'bir ru'ah, takbir mimpi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada bab berkenaan dengan mimpi dan kita pernah bahaskan tentang isu mimpi ni waktu time PKP dulu. Panjang kita bincang, ada 3 siri ataupun 2, anda tak ingat dah. Mimpi dia bukan benda yang kita kena faham. Mimpi ni dia tak semestinya berlaku dalam mimpi tu dia exactly akan berlaku juga di alam realiti ni dengan sama, tak. Tuan anda kata mimpi ni dia macam dia adalah hukum yang berbeza. Dia hukum yang tak sama dengan realiti. Sebab itu kita tak boleh tergesa-gesa dalam mentakwil mimpi, mentafsir mimpi, tak boleh. Sebab tu sebahagian ulama sebut tafsir mimpi ni dia sama macam fatwa. Maknanya kena tanya orang yang alim.
Orang yang alim tentang Quran, tentang sunnah, dia boleh tafsir mimpi. Itu pun tak semua orang. Mimpi, tafsir mimpi itu satu cabang ilmu yang sebahagian ulama masukkan dalam as-sunnah. Termasuk daripada sunnah Nabi. Tapi bukan tafsir mimpi yang mengarut-ngarut. Ramai kau orang tafsir mimpi mengarut-ngarut yang tak ada ilmu. Dia nampak anjing hitam terus tuduh orang lain sihir. Tak betul. Tak semestinya anjing hitam tu terus maksudnya sihir. Boleh jadi maksud lain. Kena tengok keadaan. Tafsir mimpi dia ada satu seni, ada satu ilmu. Sebenarnya dia bukannya macam ilmu wad'i. Ilmu macam dia bukannya kita boleh belajar tu, kita tak, kemampuan untuk mentafsir mimpi ni dia bukan kita boleh belajar macam kita hari ni kita buat daurah untuk belajar macam mana tafsir mimpi, tak boleh. Dia datang melalui pengetahuan seseorang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tahu tafsir Quran dan tafsir Sunnah, syarah hadis, alim tentang Al-Quran, tentang Sunnah, tentang ilmu-ilmu alat, ilmu lughah, ilmu nahwu, usulul hadis, usulul fiqh. Kalau dia menguasai Quran dan hadis tu, dia boleh tafsir mimpi. Dan syarat ni mesti orang yang soleh, orang yang dia ada kesolehan, dia orang yang baik, orang yang beriman. Sebab itu kena faham, dalam mimpi tak sama dengan realiti. Sebab itu yang berlaku dalam mimpi, Nabi Ibrahim nampak anni azbahuka. Sebab tu fil manami. Inni ara fil manam. Ara fil manam, ay ra'a itu. Fil manam. Inni ara fil manami anni azbahuka. Aku lihat di dalam mimpi. Fil manami. Bukan dia nampak daripada selain itu, daripada mimpi. Dalam mimpi. Anni azbahuka. Sungguhnya aku menyembelihmu. Dalam mimpi. Dalam mimpi itu yang Nabi Ibrahim nampak dia sembelih Nabi Ismail. Dalam mimpi. Allah perlihatkan. Satu kata ara fil manam. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim tanya pandangan anaknya, Ghulam, yakni Ismail. Maka lihatlah, apa pandangan kamu tentang mimpi ini? Fanzur madza tara. Apa pandangan kamu? Tengok jawapan Nabi Ismail. Nabi Ismail tak kata ayah ada penyakit ke, atau ayah ni kena gangguan ke, tak. Pasal dia tahu Ibrahim bapaknya itu Nabi, Rasul. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan apa yang diperintah kepadamu. Maknanya kalau Allah perintahkan kamu, wahai Ibrahim, ayahku, untuk menyembelih aku, itu perintah Allah dan buatlah. If'al ma tu'mar. Itu kalau perintah Allah, buat. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan mendapati aku insya'Allah di kalangan orang-orang yang sabar. Kata Imam Ibn Katsir, fatawa'a abahu ala ma ilaihi da'ah. Maka dia mentaati bapaknya atas apa yang diserukan. Wa'adahu bi an sayasbira. Dan dia memberikan janji bahawasanya dia akan bersabar dengan perintah Allah tersebut. Fawaffa bidzalika wa sabara ala dzalik. Lalu dia memenuhi janjinya dan dia bersabar di atas ujian Allah tersebut. Dan itu kita kena faham. Kita kena faham. Wa qala ta'ala wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Sebutkanlah perihal di dalam kitab ini, perihal berkenaan dengan Ismail. So Allah Ta'ala sebut wazkur. Allah suruh kita sebut, suruh cerita, suruh bacakan, sebutkan, cerita dekat anak kita, cerita dekat orang, cerita di dalam kitab, yakni Al-Quran, tentang cerita Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Ismail itu seorang yang benar janjinya, sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan dia bukan orang biasa. Sebab itu perintah Allah kepada Ibrahim, ia juga tertuju perintah yang sama untuk bersabar kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan dengan perintah Allah dan Nabi Ismail juga diperintahkan dengan perintah Allah. Nabi Ibrahim diwahyukan, Nabi Ismail juga diwahyukan. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk apa? Untuk mengorbankan anaknya, untuk melihat sejauh mana ketaatan dia kepada Allah. Dan Nabi Ismail diperintahkan untuk sabar. Wa kana rasulan nabiy, sebab dia seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan sifatnya. Allah Ta'ala sebutkan tentang bagaimana Ismail alaihi salam layak untuk mendapat pujian daripada Allah dan layak menjadi seorang nabi dan rasul. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail? Wa kana ya'muru ahlahu, dan adalah Ismail itu memerintahkan anak, memerintahkan keluarga dengan solat. Memerintahkan keluarganya solat dan zakat. Dan dia di sisi adalah Ismail di sisi Tuhannya itu seorang yang sangat diridai, mardiyah, diridai di sisi Tuhan. Wa qala ta'ala, sebab tu kita kata perintah Allah kepada Nabi Ibrahim di dalam mimpi adalah wahyu, dan tidak semestinya apa yang dilihat Nabi Ibrahim di dalam mimpi itu berlaku di alam realiti. Sebab itu ketika Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya kerana menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibrahim secara khusus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat tawakal, keyakinan, keimanan, ketaatan dan ketundukan serta kepatuhan yang murni, yang penuh ditunjukkan oleh Khalilullah, kasih Allah, wa rasulihi wa nabiyhi, rasul dan nabinya Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas. Dan Allah tahu bahawasanya Ibrahim alaihissalam akan lepas ujian ini, kerana Allah Ta'ala dah tahu, kerana dia telah tetapkan bahawasanya Ibrahim adalah khalilnya. Dia telah tuliskan di Lauh Mahfuz bahawasanya Ibrahim adalah khalilnya dan akan berjaya mencapai tahap khullah, kecintaan yang kemuncak kecintaan. Khullah ni kemuncak kecintaan. Itu dia punya tahap dia. Ujian dia macam tu. Sebab itu Allah gantikan Nabi Ismail dengan apa? Kibas. Dan Nabi Ismail alaihissalam melihat apa yang Allah Ta'ala gantikan. Dan itu para ulama bahaskan, itu termasuk dalam perkara yang dikatakan nasakh, mansukh. Maknanya Allah mansuh perintah tersebut dengan satu badil, dengan satu penggantian.
iaitulah korban dengan binatang-binatang ternakan. Dan itulah sunnah Ibrahim, dan itulah juga sunnah yang diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita sebut sebagai al-udhiyah ataupun kita sebutkan sebagai ibadah korban. Origin dia. Dan kita ikut perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka solatlah untuk Tuhanmu, yakni solat raya. Solat raya. Wanhar, sembelihlah. Korbankan binatang ternakan kamu. Min bahimatil an'am, sebagai satu bentuk mengagungkan perintah Allah, memuliakan perintah Allah, yang mana Allah jadikan ianya sebagai satu ibadat. Ta'abbud kita kepada Allah berdasarkan apa yang Allah lakukan kepada Nabi Khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Allah gantikan dengan kambing biri-biri ataupun kibas. Itu sebab itu kita korban. Ceritakan kepada anak kita itu. Bukan kalut. Anak kalau ayah ke mak mimpi nak sembelih, boleh tak? Itu ngarut. Itu orang yang bodoh. Orang yang berfikir di luar batasan syariat. Ada ke masuk akal? Tak. Ada masuk akal ke kau Allah Ta'ala bagi kau anak supaya kau jaga anak tu baik-baik, supaya anak tu boleh memberi manfaat kepada kau ketika dia besar nanti, supaya dapat manfaat daripada engkau mendapat anak itu, engkau dapat menjaganya, memberikan kasih sayang kepadanya, memberikan pendidikan kepadanya. Tiba-tiba kau nak sembelih dia. Masuk akalkah? Adakah orang yang rasional, orang yang menggunakan akal yang sejahtera, masuk akalkah bagi akal yang rasional untuk dia sembelih anak dia sendiri? Tak masuk akal. Dan kita dah jawab dah tadi. Dia kata ambil Nabi Ibrahim. Tak, Nabi Ibrahim pun Allah Ta'ala tak buat macam tu. Allah hanya perintah untuk menguji. Dan apa yang Nabi Ibrahim nampak dalam mimpi, dan itu wahyu. Dan dalam syariat kita, Nabi Muhammad SAW tidak ada perintah untuk sembelih anak. Yang ada perintah sembelih bahimatul an'am, sembelih apa dia kita kata binatang ternakan. Binatang ya Allah Ta'ala perintahkan kita sembelih bahimatul an'am, lembu, unta, kambing. Itu sembelih tu sebab kamu akan dapat manfaat. Pertama, kamu bila iraqatud dima', kamu menumpahkan darah tu kerana Allah, maka kamu dah dapat ta'abbud. Kerana kamu membuat perkara tersebut, menyembelih tersebut kerana Allah, maka itu ibadat. Kemudian kamu memakan daging yang Allah rezekikan kepada kamu itu, dan kamu bedakan daging itu kepada fuqara, kepada masakin, orang-orang miskin, dan itu juga adalah satu bentuk rahmat. Sembelih. Apa nak sembelih anaknya? Bodohlah. Itu kita kata pemikiran orang yang rosak ni, dia tak boleh fikir dengan rasional. Kenapa dia nak main isu mental disorder ataupun bisikan-bisikan? Itu bisikan syaitan lah. Kalau ada mana-mana bisikan yang datang supaya perintahkan kita untuk menyembelih anak kita sendiri, itu daripada syaitan, bukan daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala tak perintahkan kita untuk sembelih anak kita. Allah perintahkan kita untuk sembelih binatang korban. Binatang yang halal untuk kita makan, yang kita dapat manfaat. Kita telah menumpahkan darahnya kerana Allah, itu korban. Udhiyah. Dan kita dapat memberi manfaat daripada daging-daging itu, kita dapat bagi orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin makan.
dan kita juga dapat makan. Itu hikmah dia. Macam mana pula datang tiba-tiba mangkuk ayun tadi dia kata apa? Dia saja bawa isu ni. Tak ada orang Islam akan boleh faham. Dan kita tak sikit pun tak tergugat. Kerana kita ada jawapan. Kita boleh jawab. Kita boleh jawab dengan terperinci. Orang Islam dia boleh jawab dengan terperinci. Dia boleh jawab dengan rasional. Dia boleh jawab dengan logik. Memang logik lah. Yang tak logiknya akal kamu. Logik ke Allah nak perintah kamu untuk sembelih anak kamu? Kamu siapa? Perintah untuk solat pun kamu tak jaga. Perintah benda yang mudah, yang jelas-jelas. Perintah tutup aurat pun tak lepas. Perintah untuk tak bercakap melainkan bercakap pada benda yang kita tahu pun tak lepas. Perintah bersangka baik dengan Allah pun tak lepas. Tiba-tiba nak cakap nak samakan diri dengan Nabi Ibrahim, bodoh. Kejahilan. Safah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang membenci millah Ibrahim, tak suka ajaran Nabi Ibrahim, tak suka ajaran tauhid. Ajaran Nabi Ibrahim menyembelih binatang korban, bukan menyembelih anak sendiri. Menyembelih anak tu perintah Allah untuk uji Nabi Ibrahim, dan dia tak berlaku. Itu logik dia, tak berlaku. Maknanya Nabi Ibrahim sembelih tak? Kita tanya balik orang ni, orang yang bawa benda-benda yang ngarut ni, berlaku atau tak? Nabi Ibrahim sembelih ke tak anak dia? Tak sembelih. Jadi tak sembelih tak berlakulah. Itu menunjukkan itu hanya perintah berbentuk ujian, ikhtibar. Dan apa yang Nabi Ibrahim nampak dalam mimpi. Kalau kamu pergi sembelih anak kamu, kamu bodoh. Kamu tak faham. Kamu sendiri yang safiha nafsah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Kamu sendiri yang memperbodohkan diri kamu. Dah tak faham, kemudian kamu buat pandai, kamu membodohkan diri kamu sendiri. Itu je jawapan. Bukan susah pun nak jawab. Tak perlu pun, kita tak perlu nak. Simple je boleh jawab. Semua orang boleh jawab. Orang Islam semua boleh jawab. Dia yang tak faham. Dia seorang-seorang. Sebab tu orang macam ni jangan kita layan. Maksudnya jangan popularkan lagi orang yang bodoh macam ni. Biarkan dia dengan kesesatan. Bagi dia petunjuk. Siapa yang mampu untuk bagi petunjuk, maknanya ajar dia. Tapi orang macam ni susah nak dia ajar. Dia rasa dia pandai lah. Susah. Tulis apa yang mungkin dapat memberikan peringatan kepada dia dan sebagainya itu. Diharuskan. Boleh. Tak ada masalah. Tapi bukan susah pun. Bukan benda yang susah pun. Benda yang simple. Maknanya kita bagi tahu dengan logik. Dengan rasional, dengan akal juga. Hatta kalau kita tak bagi ayat Quran pun, guna akal yang sejahtera pun kita boleh fikir. Ada ke? Mana ada ke Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran punya banyak ayat, innallaha kana bikum rahimah. Allah suruh kita ni rahmat kepada semua orang, kepada anak kita. Allah perintahkan kita apa kita kata buat perkara yang ma'ruf. Nabi SAW perintahkan kita sayang anak kita, didik dia dengan baik. Tiba-tiba nak kena sembelih. Tak logik lah. Sebab memang dimansuhkan pun. Ujian itu, sebab ulama kata itu ujian pada Nabi Ibrahim. Dia bukan khitabu syara', bukan dia khitabu syara' pada Ibrahim ketika itu, dan dia telah dimansuhkan. Allah mansuhkan. Dan dia bukan hukum yang mustaqir. Dia hanya khitab Allah kepada Nabi Ibrahim, kemudian Allah gantikan dengan sembelih binatang korban. Itu pun susah nak faham. Apa ni? Very simple kalau kita nak explain. Jadi sembelihlah kambing, sembelihlah lembu.
Tak mampu ambil lah satu bahagian daripada lembu. Tak mampu ataupun kambing, bukannya kalut nak ganti dengan beasiswa apa. Tak, ni tak boleh. Ni ibadat mustaqil, ibadat yang kita kata yang tak boleh kita nak ubah. Ibadat yang tetap, tak berubah. Berubahlah zaman macam mana sekalipun, berubahlah teknik di tempat penyembelihan tu, mungkin dah tak sembelih kat rumah ke kat di tempat penyembelihan ke apa, nanti tetap ibadat tu ibadat yang sama. Tak boleh kita nak pandai-pandai ubah. Ni satu lagi kemangkukan. Bila dia kata ada juga orang ni jahil juga lah, dia kata apa pasal dia kata, janganlah buat korban ni, kita gantikan dengan bagi beasiswa. Kamu siapa? Kamu siapa nak bagi? Apa autoriti kamu untuk kamu suruh, tiba-tiba kamu nak suruh tukar ibadat yang telah tetap, yang tidak berubah perintahnya selagi mana Al-Quran itu ada dan takkan berubah. Fasalli li rabbika wanhar, takkan berubah sampai kiamat perintah untuk berkorban. Tak boleh kita nak mana-mana ganti gantilah bagi beasiswa kat student. Tak boleh. Bagi beasiswa bagilah. Sedekah bagilah. Bantuan musaadah. Korban. Tu pun tak faham. Tak boleh kita ubah dengan cara lain lah. Kita banyak dah lagi ni kita ubah buat benda lain, tak boleh. Itu perintah Allah. Mana kamu tahu benda tu orang tak perlu? Sedangkan hari ni memang nak makan daging pun memang ada setengah tempat memang susah. Bahkan ayam pun mahal. Dengan adanya ibadat korban, memang tak dinafikan, memang sampai tahap kita bukan sampai boleh bagi manfaat kepada orang dalam negara kita, bahkan daging-daging korban ni dapat diimport, sampai di negara-negara yang susah, di Sudan ke, di Somalia ke, di Yaman ke, yang susah, yang dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Kadang-kadang orang buat korban sampai, walaupun di negara kita ataupun di satu tempat tu mungkin daging korban tu banyak sangat, tapi boleh sampai, nampak manfaat dia sampai. Maknanya terrealisasi hikmah tu untuk memberi makan kepada orang fakir, untuk memberikan nikmat, untuk bagi orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin tu dapat nikmat. Sampai maksud tu sampai. Dan dia bukannya kita kena buat setiap tahun, tapi bukan buat setiap bulan. Hari korban tu dah. Dan hari tasyrik pada tu, hari tu je. 4 hari saja. Ibadat tu hanya disyariatkan 4 hari tu. Bukan kata buat setiap bulan. Bukan kata buat setiap hari. Kalau kamu nak buat korban setiap hari, tak boleh buat korban setiap hari tu, maknanya kamu buat benda lain pula. Ada akikah, ada pula akikah buat korban juga, sembelih untuk jamu orang, sembelih untuk tetamu, sembelih. Masuklah nak bagi beasiswa ke apa, benda lain lah. Tapi tak boleh ganggulah hari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah korban tu berlaku. Ibadat korban ni ibadat yang mustaqil. Allahul musta'an. Jadi tak apa, kita kata kejahilan tetap ada, dan kita bersabar dalam menjelaskan, dan kita menjelaskan dengan benar. Maknanya kita sampaikan dengan, kita kata zahirkan hikmah. Zahirkan hikmah yang Quran sendiri sebut, yang ada dalam kalam Allah, yang ada dalam sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Ismail, ya'muru wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Merintahkan keluarganya untuk solat. Ni kena sibuk ni solat. Dan nak sibuk nak sembelih anak. Memang Allah tak perintahkan pun sembelih anak. Ada ke dalam Quran Allah Taala perintah supaya sembelih anak? Kamu yang sesat, kamu ikut syaitan. Syaitan yang datang bagi bisikan kepada kamu supaya sembelih anak kamu.
Ini yang berlaku pada ajaran-ajaran sesat. Ini bahaya. Sebab tu kita kata ajaran batiniyah dan sebagainya dari sesat ni memang dia orang jahil dan tak faham, kemudian dia orang mentakwil dengan takwilan-takwilan yang sesat, menyeleweng. Memang ada dekat Pakistan, memang dikisahkan satu kisah, tak salah oleh Syekh At-Tuwaijiri. Memang ada berlaku mimpi beberapa orang individu daripada satu aliran sesat ni, dia mimpi ramai-ramai. Dia mimpi malam, dia mimpi tu dia sembelih anak dia. Esok tu pakat-pakat nak sembelih anak dia. Tapi ada seorang tu dia sedar. Allah Taala bagi tunjuk. Jadi dia tengok tak jadi. Dia ramai-ramai tu ada seorang yang cerdik, tak jadi. Tapi dia hampir-hampir nak sembelih anak dia. Sebab apa? Sebab bukan kata depa tengok ayat Quran ni saja, depa sendiri mimpi depa sembelih anak depa. Lepas tu depa pun pakat-pakat macam kita mimpi samalah, mimpi sama. Sebab depa ikut ajaran sesat tu, syaitan datang berjemaah menyesatkan depa. Jadi mimpi pun pakat-pakat mimpi semua. Mimpi sembelih anak kau, aku mimpi kau. Jadi takkan tipu kan? Takkan ni mesti daripada Allah. Depa bodoh kan? Depa tak tahu itu adalah perangkap dan tipu daya syaitan yang sangat halus. Depa tak tengok syariat. Depa menghukum syariat itu dengan mimpi depa. Orang syariat tu yang menghukum mimpi depa. Kalau kata kita mimpi sembelih anak, tak payahlah buat. Sebab apa? Sebab sembelih anak tu perbuatan membunuh anak. Allah dalam Quran, dalam ayat yang muhkam, ayat yang jelas, Allah kata wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Allah larang kita bunuh anak kita. Kenapa kamu nak pergi sembelih anak kamu? Peganglah dengan ayat yang jelas ni. Jangan ambil mutasyabih. Mutasyabih ni apa? Pergi ambil ayat yang ni, ayat Nabi Ibrahim ni, kemudian dia mimpi. Kemudian dia nak pergi sembelih anak. Ini kita kata kebodohan. Tak menggunakan akal. Jadi confirm lah datang daripada syaitan. Sebab apa kita kata confirm mimpi tu datang daripada syaitan? Sebab bercanggah dengan syariat. Jadi tak payah buat lah. Tak payah buat lah. Kalau kata ada orang, Ustaz saya semalam mimpi saya sembelih anak saya, tak ikut lah. Tapi Ustaz apa takwil dia? Takwil dia jangan sembelih anak kamu. Tahun depan sembelih binatang. Itu takwil dia. Buat korban lah. Korban apa? Binatang ternakan. Anak kamu bukan binatang ternakan. Kena ajak sikit. Anak kamu tu anak kamu. Kamu kena sayang dia, kamu kena bagi dia hidup. Tu pun tak boleh beza. Macam tu sekali tahap pemikiran. Wallahul musta'an. Baik, kemudian ayat berikutnya. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Sebutkanlah hamba-hamba kami, kisah, cerita, sifat mereka. Hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, ulil aidi wal absar. Mereka yang mempunyai kekuatan. Ulil aidi wal absar, dan juga penglihatan ataupun pemikiran yang kuat. Yang tajam. Punya ilmu yang mendalam. Tengok dalam tafsir dia sebut apa ulil aidi ni. Minal aidiyan. Al-quwwah bil aidi al-quwwah. Aidi. Yakni kekuatan dalam mentaati Allah. Mereka mempunyai kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah. Wal absar yakni annahum ahlul absaril qulub. Yani ulil uqulil haq. Yani absar kat sini maknanya mereka mempunyai pemikiran yang tajam, pemikiran yang halus, pemikiran yang apa kita kata yang baik, pemikiran yang hebat, ilmu yang mendalam. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami, Allah kata inna akhlasna. Dari sini Allah SWT sebut dalam ayat ni inna akhlasahumullah, yani Allah menjadikan mereka ikhlas. Dan makna mereka itu menyeru manusia kepada akhirat dan kepada Allah. Itulah makna akhlasnahum. Ai naj'alna
naj'alnahum mukhlisin. Ya, akhlasahum bi'amalihim lil akhirah. Kami jadikan mereka tu orang yang ikhlas dalam amalan mereka untuk akhirat. Para nabi dan rasul. Bi khalisatin dzikrad dar, maknanya bi dzikril akhirah falaysa lahum hammun ghairaha. Maknanya mereka itu diikhlaskan Allah untuk beramal hanya untuk akhirat dan tidak ada keinginan kepada para nabi dan rasul itu melainkan akhirat semata-mata. Mereka tak inginkan dunia, mereka inginkan akhirat. Mereka jadikan dunia itu sebagai wasilah mereka untuk mencapai akhirat. Itu sebenarnya. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka, para nabi itu, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, termasuk kita kata nabi-nabi yang disebutkan selepas itu, di sisi kami laminal mustafainal akhyar. Laminal mustafainal akhyar. Mereka termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang dipilih dan terpilih. Wadhkur Ismail wal Yasa' wa dhal kifl wa kullum minal akhyar. Sebutkan juga tentang Ismail. Ini poin dia, Ismail. Wal Yasa', Nabi Ilyasa', Nabi Zulkifli, kullum minal akhyar. Semuanya mereka itu di kalangan hamba-hamba Allah yang terpilih. Menunjukkan kepada kita Nabi dan Rasul ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang mencipta segala sesuatu dan dia pilih. Dia berhak untuk pilih. Jadi kamu jangan mempertikaikan pilihan Allah. Kenapa Allah tak jadikan kamu macam Nabi Ibrahim? Sebab kamu tak layak. Kamu memang tak layak pun. Memang kamu tak boleh jadi Nabi pun. Kan? Dan jangan kamu rasa diri kamu setaraf dengan Nabi. Kamu tak setaraf langsung dengan mereka. Itu yang pok-pok ni dia duk ingat dia syok sendiri, dia ingat Nabi ni macam dia. Dia pun ni Nabi Ibrahim, apa kamu ni? Siapa kamu? Kamu tu tak ada langsung kedudukan di sisi Allah. Melainkan dengan ketakwaan kamu. Jangan syok sendiri kan. Itu orang-orang sesat ni dia rasa macam diri dia tu sama level dengan Nabi. Dia syok sendiri, syaitan datang dia. Sebab dia tak tahu kedudukan Nabi-Nabi dan Rasul. Itu yang jadi apa? Saya mimpi semalam saya dapat wahyu. Saya jumpa malaikat suka hati kamu je. Kita kata, i'rif qadrak. Tahu kedudukan kamu tu. Sedar diri. Jangan kamu ingat kamu macam Nabi. Allah musta'an. Jadi belajar kita ni, makin kita belajar makin kita tahu sedar diri. Bukan kita belajar tak sedar diri. Belajar tak sedar diri, itu yang jadi gila isim. Last sekali nak jadi Nabi, nak jadi wali, nak jadi Tuhan, nak jadi itu, nak jadi ini. Kan? Sebab belajar tak sedar diri. Ini kaedah dia. Kalau orang yang belajar dia sedar diri, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Tapi kalau style belajar tak sedar diri, ini bahaya. Ni sama ada ajaran sesat ke, ataupun dia sendiri yang sesat, atau ajaran dia belajar tu sesat, ataupun kedua-duanya, su'ul qasdi atau su'ul fahmi, berhimpun padanya segala musibah. Lepas tu kita belajar bukan nak angkat diri dan sebagainya. Makin belajar kita makin sedar diri. Kita tahu kita ni makhluk Allah, kita ni hamba Allah yang lemah, kita ni faqir, fuqara, wallahu huwal ghani. Allah sahaja yang maha kaya, kita ni tak ada apa. Itu makin belajar makin kita sedar diri. Bukan makin belajar kita rasa aku ni dah boleh tahap mujtahid mutlak ni. Itu sama juga. Belajar tak sedar diri. Mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak kan mujtahid apa? Mujtahid bukan mujtahid pun. Tak ada mujtahid pun. Ijtihad pun tak ada. Juhud pun tak ada. Belajar pun malas, tiba-tiba nak jadi mujtahid mutlak. Tak ada. Tak ada sampai mujtahid mutlaknya. Muqallid pun belum sampai. Kan? Muqallid pun belum sampai. Jadi dia rasa macam dia dah apa? Hebat. Ini kita tu belajar tak sedar diri. Allah musta'an. Zaman sekarang ni orang ramai kita dengar hari ni macam-macam. Terutamanya dari sudut adab dan akhlak. Fenomena sekarang ni sangat menyedihkan. Kita selama kita dengar berlaku dekat sekolah-sekolah awam kan, sekolah-sekolah kerajaan kan, murid-murid kurang ajar dengan guru tu, kita duk dengar dekat sekolah-sekolah awam kan, sekolah-sekolah biasa. Sekarang ni benda ni berlaku pada murid-murid kurang ajar dengan guru ni dekat bukan sekolah-sekolah awam ni, dekat tempat-tempat pengajian. Pengajian dia benda yang sama je lah.
benda yang sama berlaku dekat sekolah kebangsaan, orang yang sama juga buat masalah tu datang belajar dengan asatizah yang mengaji, belajar, yang buka madrasah dan sebagainya, buat benda yang sama, tak berakhlak. Fenomena kita kata tajarru' ala ahli ilm, kita kata berani untuk menunjukkan sikap tidak hormat kepada ahli ilmu, tidak hormat pada guru. Apa kita kata, sikap ini sangat-sangat bahayalah, sangat-sangat bahaya, kerana dia sebenarnya itulah yang menyebabkan berlaku penyelewengan, kesesatan dan sebagainya, disebabkan tak ada adab. Kita jangan ingat benda ni remeh. Ada orang, setengah orang kata, alah apa ustaz, kita bantah je, kita bantah rod, kita bantah je ahli batil ni, tak payahlah nak ada adab ni. Jangan. Kerana sebenarnya daripada benda yang kecil ni, adab, kerana tidak ada adab ni lah berlaku banyak kerosakan dan berlaku banyak kesesatan dan penyelewengan. Bukankah munculan Khawarij yang menjadi bid'ah yang pertama dalam sejarah umat Islam yang sampai sekarang ni, Khawarij itu masih bibit-bibit Khawarij itu sangat banyak berlaku di kalangan masyarakat Islam. Bukankah ianya bermula daripada mulut seorang yang celupa, seorang yang tidak hormat kepada guru dan pemimpin, iaitulah Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi SAW, dia melihat Nabi dalam keadaan yang dia menghukum Nabi SAW dan dia mengatakan, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adil lah wahai Muhammad, kau tak berlaku adil. Dia kurang ajar dengan guru dia, kurang ajar dengan pemimpin dia. Bukankah itu satu bentuk mazahir yang menjadi punca kesesatan? Kalau kita tak boleh nak ambil pengajaran tu, tak tahulah. Duk ingat tak apalah, kita remehkan pengajian adab. Adab ni tak payah ajarlah, kita bantah je kesesatan, tak. Dengan disebabkan tak ada adab ni lah banyak kerosakan yang berlaku. Banyak benda-benda sesat berlaku sebab tak ada adab. Tak belajar adab. Tak belajar adab menuntut ilmu, tak belajar adab dengan Allah, tak belajar adab dengan guru, tak belajar adab dengan ilmu itu sendiri. So kita jangan remehkan. Ada orang kata, apa lo syek adab. Adab ni penting. Kita boleh bagi maklumat dekat orang. Maklumat, kalau nak maklumat tak payah belajar. Pergi buka Google, cari maklumat. Buka YouTube, cari maklumat. Tapi siapa yang nak membimbing kamu? Siapa yang nak membimbing kamu untuk menghimpunkan maklumat tu, untuk mentafsirkan maklumat tu dengan benar? Siapa? Kalau bukan guru kamu. Sebab itu adab tu sangat penting. Sebab itu kita tengok Nabi-Nabi dan Rasul, mereka sentiasa menekankan tentang akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Ta'ala sebut dengan jelas tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu akhlak ni, kalau kita remehkan bab akhlak adab ni memang. Sebab itu ini penting. Apa beza antara kita, sekolah kita ni dengan sekolah Samsing? Kalau kita tak boleh didik dan tarbiyah anak murid kita untuk jadi orang yang beradab dan berakhlak, baik dia masuk Henry Geni, belajar juga kat situ solat, belajar juga agama, pergi masuk Henry Geni. Kan? Tak ada beza dah sekarang ni. Perangai Samsing macam apa? Samsing menyerang orang tu, serang. Bukan serang dekat Facebook dah sekarang ni, serang orang physically, serang dengan mulut, dengan cara yang Samsing. Tak ada menunjukkan adab. Orang macam ni dia bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia akan ada adab. Dan kadang-kadang kita malu, ahli bid'ah lagi beradab, lagi berakhlak daripada orang yang mengaku sunnah ni. Tak betul. Jangan kita duduk asyik syok sendiri macam geng kita lah paling sunnah. Kadang-kadang ahli bid'ah tu dia lagi berakhlak dan beradab daripada kamu, wahai yang mengaku sebagai salafi, yang mengaku sebagai sunnah. Kamu kena belajar akhlak daripada orang macam tu. Kamu kena tengok. Belajar maknanya kamu kena tengok macam mana adab ahli bid'ah dengan guru mereka. So tengok kan, itu benda yang betul. Sebahagian golongan sufi memang kita tak nafikan, mereka dengan guru mereka sangat hormat. Bukan semua sufi yang sampai tahap sujud dekat kaki untuk guru tu memang melampau lah kan. Bukan semua. Tapi kalau kita tengok balik, itu yang kita kena ambil pengajaran. Sebenarnya itu sunnah Nabi. Hormat kepada guru. Menghormati guru tu satu akhlak.
Islam. Nabi kata laisa minna man lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan di kalangan kami orang yang tidak mengetahui hak-hak orang alim di kalangan. Nabi tak mengaku umat. Kalau kita tak hormat guru kita, tak hormat orang alim, tak ada kebaikan. Nabi SAW bagi ancaman. Lam yuwaqqir alimana, kata Nabi. Lam yuwaqqir kabirana. Tak menghormati orang yang lebih tua. Paling kurang kalau kamu tak mengaku dia guru, kamu kena tengok usia dia lebih tua daripada kamu. Takkan itu pun tak ada sekelumit rasa adab, rasa malu. Sebab tu anak orang macam ni, anak tak mengaku anak murid biar tak payah belajar. Orang yang tak ada adab ni kita halau je. Dalam majlis kita boleh halau. Tak adab. Semalam buat dengan ustaz ni, esok dia buat dengan ustaz lain pula. Esok lusa tulat dia akan buat dengan ustaz lain pula. Dia akan buat perangai yang sama dengan guru dia yang lain. Guru-guru yang lain, dan semua last sekali dia tak ada guru, semua habis. Oh, guru dia ni tak betul, guru ni tak betul. Pasal dia tak hormat guru dia. Semua tak betul. Last sekali hang belajar seorang-seorang. Hang belajarlah dengan YouTube tu, hang belajarlah short sendirilah. Tak, kita kata sebab berlaku. Tak hormat guru. Paling kurang hormat orang tua daripada kamu. Itu sunnah Nabi. Malulah kamu ni. Kalau kamu mengaku sunnah, kamu mengaku salafi, tapi sufi yang ahli bid'ah, yang kamu kata bid'ah tu pun, dia pun pandai hormat guru dia. Bahkan dia hormat pula guru yang sunnah yang berbeza pendapat dengan dia. Malu. Mana kita ada? Aina nahnu min akhlaq? Dia akan kata, oh ni asyik-asyik akhlak, tapi tak bantah bid'ah, akhlak. Akhlak ni satu usul daripada usul-usul agama. Jangan kamu remehkan. Sebab tu anda tertarik dengan perkongsian daripada Syekh Al-Khathlan, Sa'ad Khathlan hafizahullah. Dia kongsikan hadis daripada Nabi SAW yang sahih berkenaan dengan akhlak. Yang mana hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan bahawasanya apa? Innallaha qasama bainakum, bukan hadis, dia bukan hadis marfu', dia hadis mauquf. Maknanya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah membahagikan kepada antara kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah membahagikan kepada kalian rezeki-rezeki kalian. Maknanya akhlak ni dia perlu diusahakan. Macam rezeki. Bukan kita nak buat macam mana ustaz? Saya memang pandai baran. Kau tak usaha untuk latih diri kau. Nak buat macam mana ustaz? Saya memang kurang ajar. Itu celaka lah. Kalau kau sendiri tak berusaha untuk berakhlak. Sebab itu akhlak ni perlu dipelajari, perlu dilatih. Innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Makna tahallum tu makna al-khuluq bitakhalluq. Akhlak ni kita kena berusaha. Kita rasa nak marah orang, kita rasa nak tumbuk orang, sabar. Itu usaha belajar. Kita rasa nak maki orang, sabar. Itu akhlak. Bukan kamu ikut emosi kamu. Kalau tak, apa beza kamu dengan Samsing yang tak ada akhlak tu? Sama je lah. Tak payah mengaku sunnah pun, tak payah mengaku mengaji. Tak payah nak salafi sangat. Cek diri kamu tu Islam yang basic pun kamu tak lepas, tiba-tiba kamu ana salafi, aku salafi. Islam yang basic kamu tu tak lepas lagi. Orang awam yang tak belajar agama, tak belajar kitab-kitab turas, yang duduk tepi jalan, yang meniaga, tak pernah mengaji,
kitab, yang pergi jaga solat, jaga akhlak, itu lebih baik daripada kamu yang mengaji kitab tebal-tebal, kitab banyak-banyak, tak mengaji pun sebenarnya, hanya tunjuk tayang. Lebih baik daripada kamu yang tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Allahul musta'an. Sebab itu kita kata akhlak ni perlu diusahakan. Allahul musta'an. Baik. Soalan ni, banyak soalan ni. Ke buku catatan. Ni apa ni, kenyataan ke apa? Anda pun tak faham ni. Baik. Dikatakan fahaman salaf ini adalah fahaman terawal Islam yang diwarisi oleh Nabi, tetapi macam mana pula fahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah pula yang terima alaman. Itu kena tengoklah, maknanya yang sampai ke tanah Melayu ni Islam versi apa, kemudian bila timeline dia tu sampai. Itu kita akan dapat jawapan. Maknanya pada kalau atas teori yang kata sampai sejak zaman Muawiyah radhiyallahu an dalam kurun ke-7 Masihi, maknanya sudah tentulah Islam versi yang sunnah, versi yang sahabat Nabi itu sampai dulu kan. Itu kalau teori tu. Tetapi tak nafikan juga kemudian setelah itu, kalau ikut yang teori yang kata Muawiyah radhiyallahu an hantar ke tanah Melayu ni ada utusan-utusan yang untuk melihat keadaan di tanah Melayu ni, kemudian dia orang balik, kemudian dia orang datang kemudian. Lepas tu itu satu pendapat. Tapi tak nafikan juga lepas pada itu berlaku pedagang-pedagang tujar, pedagang-pedagang daripada Yaman, daripada India yang datang ke tanah Melayu dan menyebarkan agama Islam. Dan yang tu kita kena tengoklah, sebab itulah sebab maknanya ada faktor-faktor yang menyebabkan tersebarnya fahaman Asy'ariyah, Maturidiyah tu memang tak, dari sudut sejarah memang tak boleh nak nafikan lah. Kalau kita tanya mengapa, dah tabiat waktu tu, dah tabiat zaman tu, yang tersebar pada zaman tu Maturidiyah dan Asy'ariyah. Jadi sudah tentulah pendakwah-pendakwah tu akan bawa benda tu. Kalau sebelum zaman berlaku perpecahan, sampai maknanya Islam yang sampai ke tanah Melayu ni Islam yang telah berlaku fasa perpecahan. Itu yang kita nak kena faham. Sebab apa jadi sebar pecahan-pecahan tu dekat negara kita, dekat tanah Melayu ni. Bukan benda yang baru. Sebab yang datang tu adalah ketika perpecahan. Dan bukanlah bermakna Asy'ariyah dengan Maturidiyah tu datang tu semua sesat belaka. Tak. Itu pun kena adil. Bukan kata Asy'ariyah tu semua sesat, semua yang dibawa semua sesat. Itu tak adil. Maturidiyah dengan Asy'ariyah ni datang semua sesat. Tak. Mereka bawa Islam. Tetapi ada perkara-perkara yang dalam masalah usul i'tiqad, dalam masalah sifat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dalam masalah iman, dalam masalah tertentu yang ada, yang kita tak boleh nak salahkan mereka kerana masyarakat ketika itu dah bercampur bau. Kan? Di kejatuhan Baghdad, perpecahan umat Islam tu bukannya sehari dua. Kan? Dan itu membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan tentang perpecahan umat Islam. Itu kita kena faham. Mengapa tu kita tanya, sebab itulah, sebab kita kena tengok keadaan siasah, politik yang berlaku ketika itu, perpecahan yang berlaku. Itu banyak faktor dia. Adakah masyarakat ini tertipu dengan orang-orang yang dianggap ustaz oleh masyarakat kita sejak dahulu? Ada, tapi tak bukanlah kita kata semua macam kita sekarang ni, sama juga. Ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Zaman lepas Nabi SAW wafat, ada Nabi palsu. Zaman Abu Bakar perang dengan golongan murtad, ada juga. Zaman sahabat ada golongan-golongan bid'ah, tapi mereka dipatahkan, mereka tak ada kekuasaan. Kemudian datang zaman Ma'mun, mereka berkuasa, Mu'tazilah, tetapi Allah kalahkan juga dengan hujah. Muncul imam-imam ulama ahli sunnah, Imam Ahmad, anak-anak murid dia, Imam Asy-Syafi'i sebelum tu, berdebat dengan mereka. Kemudian datang zaman-zaman tu, datang lagi anak-anak murid mereka yang meneruskan legasi perjuangan mempertahankan sunnah. Setiap zaman Allah Ta'ala akan bangkitkan golongan yang akan mempertahankan kebenaran. Kita jangan risau. Kita jangan terlampau takut. Cuma kita risau pada diri kita. Adakah kita akan bersama dengan kebenaran ataupun kesesatan? Itu. Dalam Quran Allah kata dah, inna katsiran minal ahbar wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. La ya'kuluna amwalan nas bil batil.
bukan berlaku pada umat kita saja, umat terdahulu bersama. Sebab itu kita ambil iktibar. Kita baca kisah-kisah Nabi ni, kita ambil iktibar. Yahudi dan Nasrani mereka menyeleweng disebabkan adanya pendeta-pendeta, rahib-rahib yang menipu, yang menjual agama Allah dengan harga yang sedikit, yang menukar kalamullah, yang makan harta benda manusia dengan cara batil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Taubah dan banyak ayat. Jadi buat apa kita nak pelik? Kalau kita baca Quran, kita baca hadis-hadis Nabi, kita tak akan pelik. Ustaz, kenapa hari ini banyak ajaran sesat? Kenapa kamu nak pelik? Kamu tak baca Quran ke? Tu kadang-kadang orang kita kena ingatkan dengan Quran. Benda tu tak pelik. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu dulu. Dalam Quran dah cerita dah. Komplit cerita. Tentang penyelewengan ulama-ulama Yahudi, pendeta-pendeta, rahib-rahib, makan harta benda orang dengan cara batil. Buka hadis-hadis Nabi pun Nabi dah SAW cerita. Buka kitab tafsir pun dah cerita. Bukan benda baru. Penyelewengan ni bukan baru. Jangan kita anggap, dulu kita semua Malaysia ni semua aman damai. Tak, zaman sebelum kita anggap aman damai tu pun dah ada perpecahan. Cuma kuat atau tak kuat perpecahan tu. Ataupun berkuasa atau tak golongan-golongan sesat ni. Makin lama makin macam-macam. Ujian. Ini ikhtibar. Sebab tu kita jangan kehairanan sangat. Tengok, Ustaz, kenapa banyak sangat ajaran sesat ni? Kenapa? Tak, memang tak payah pelik. Sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Nabi SAW dah sebut. Tinggalnya apa? Kita yang kena jaga diri kita, kena jaga keluarga kita, kena jaga masyarakat kita dengan kita menyebarkan agama yang benar. Kan? Menggunakan wasilah-wasilah yang ada untuk menyampaikan agama yang benar itu. Tu kita mengaji tu. Kan? Alhamdulillah. Maknanya sebab Nabi SAW bagi tahu dah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurru man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Nabi dah bagi tahu, maksudnya sentiasa akan ada sekelompok di kalangan umatku yang akan mempertahankan kebenaran. Zahirina 'ala al-haq. Mereka akan mempertahankan kebenaran. Ada keraguan, mereka akan jawab, mereka akan tulis, mereka akan membantah, mereka akan membuat kajian, mereka akan menolak hujah-hujah keraguan-keraguan, mereka akan memberikan penjelasan. Akan ada. Jangan risau. Cuma kita kena risau diri kita. Kita kena risau diri kita ni nak ikut kebenaran ataupun jadi ikut kebatilan. Tu je. Allah musta'an. Kerana perpecahan, kesesatan, orang percaya, penipu jadi ustaz apa semua ni dah dulu lagi ada. Dulu lagi ada. Scammer ni zaman sebelum Nabi wafat tu dah ada orang munafik. Dan lepas sebelum Nabi nak wafat sallallahu alaihi wasallam tu dah ada orang mengaku jadi nabi palsu. Scammer lah tu. Scammer dah agama. Takkan benda lain kot, sama. Sekarang ni mengaku jadi ustaz, penipu. Kalau Nabi pun orang boleh jadi mengaku jadi Nabi, ustaz, lagilah senang. Lagilah mudah. Pakai songkok, pakai kopiah, pakai lilit serban, pakai jubah, menyanyi sikit, bawa biji tasbih, jadi ustaz. Sekarang zaman macam tu. Buat TikTok, bagi fatwa sikit, jadi ustaz. Orang panggil ustaz. Mudah. Maknanya dakwaan. Mengaji tak habis jadi ustaz juga. Mengaji tak reti, bahasa Arab pun jahil, pun jadi ustaz juga. Penyanyi bertaubat dapat tauliah agama. Siapa bagi tauliah tu? Orang-orang macam tu yang lantik. Orang-orang yang mengajar agama ni orang yang pelik-pelik. Mereka sendiri yang pilih. Jadi ustaz ni bukan senang. Maknanya dia kena paling kurang tafsir At-Tabari tu kena lumat. Maknanya dia kena faham tafsir At-Tabari tu, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Paling kurang. Tafsir yang muktabar paling kurang. Dia kena kuasai, maknanya dia boleh, maknanya menjadi rujukan dia. Dia kena baca hari-hari. Dia kena baca kitab. Bukan goyang. Orang ingat mengajar agama ni goreng ke? Tak. Bukan senang.
Kalau kita nak tunjuk, kita tak maulah nak buat macam tu, tapi kalau nak tunjuk kalau nak tunjuk di sebalik kehidupan jadi ustaz ni bukan senang. Orang ingat, oh ustaz ceramah best gini gini gini, oh senang. Ustaz, saya pun nak jadi. Tak, kamu kena okey, bagi dekat dia kitab, suruh dia baca syarah sejam. Boleh? Itu kita nak test orang tu dia boleh jadi ustaz ke tak ustaz. Bagi dia satu kitab Arab, kitab apa-apa, syarah. Syarah. Tak boleh syarah jangan. Jangan panggil ustaz. Syarah. Suruh dia syarah. Okey, 5 minit syarah. Kalau dia betul-betul ustaz, dia mampu. Kalau dia bukan ustaz, dia goreng goreng. Cerita pelik-pelik semua. Sebab itu kita kata kita mengaji kitab. Kita pun bukanlah kita nak kata kita ni, kita mengaji lagi, kita mengaji, kita buka kitab ni, kita ajar kitab ni, kita pasal kita tahu kita jahil. Sebab tu kita buka kitab. Sebab tu kena, itulah kita kata semua pihak kena ambil peranan. Maknanya kita kena bagi tahu masyarakat ni, maknanya ya kena ada usaha untuk daripada pihak pemerintah dan sebagainya, kena ketatkanlah maknanya dari sudut, yalah kadang-kadang dari sudut tauliah mengajar dan sebagainya, kadang-kadang berlaku kezaliman, orang yang tak dianggap, orang yang dituduh Wahabi disekat, dilarang. Last sekali yang naik orang sesat lah. Kan ada seorang dia hamba Allah ni, dia cerita dekat anda macam mana ada seorang tukang masak, dia bosan dia tukang masak, dia bosan tukang masak ni pasal tak masyhur, dia kata dia tukar, dia jadi ustaz. Jadi cerita tukang masak jadi ustaz. Lepas pada beberapa hari dia jadi ustaz tu, ramai pengikut, ramai follower. Rupanya dia tukang masak je pun, patutlah pandai goreng. Tapi orang seronok, orang suka dengar. Tapi mengarut lah. Tak ada dalil, tak ada. Quran pun tafsir salah. Bahasa Arab pun jahil. Asas akidah pun jahil. Bayangkan bahaya. Tukang masak kemudian kau nak jadi ustaz. Kau kena pergi belajar dulu. Belajar. Standard sekarang ni paling kurang belajar, paling kurang kena ada degree, paling kurang, paling lekeh lah kena ada degree. Kemudian naik sikit tahap master, PhD. Ini degree pun tak ada, diploma pun tak ada. SPM pun tak ada, tukang masak. Jadi ustaz. Itu kita tengok macam-macam pelik. Tapi orang kita yang tu yang dia suka. Dia baca kitab ni mana suka ustaz, mengantuk baca kitab. Tak seronok. Padahal kita baca kitab tu dah cerita lah tu. Kan? Allah musta'an. Baik. Itu sebab punca dia tertipu tu sebab masyarakat kita sendiri. Kita tak dedahkan dengan metod ilmu tu dengan benar. Bagaimana pula dengan ustazah sendiri yang melatih bola baling dengan cara mengizinkan pelajar lelaki berlawan dengan pelajar perempuan. Bila dia tegur katanya disanggup tanggung dosa. Ini kita kata masalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang kita kata sekular, yang ada sekularisme yang memisahkan antara agama dan juga kehidupan ni. Ini juga adalah kita kata cabaran, maknanya orang yang terlibat dalam pendidikan, khususnya di negara kita, macam mana mereka nak atasi perkara berkenaan dengan ikhtilat, pergaulan yang tidak ada batasan antara lelaki dengan perempuan. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang kita kata perlu kita muhasabah lah. Maknanya orang macam ni dia jahil lah. Dia jahil. Walaupun orang panggil dia ustazah, dia sanggup, dia kata dia sanggup tanggung dosa, ini orang yang jahil. Dia tak tahu dosa tu, dia tak nampak, dia ingat dosa tu kecil, dia tak nampak Tuhan yang dia tengah buat dosa tu. Dia tak kenal Tuhan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Punca orang buat dosa, punca orang terjebak dalam maksiat kerana mereka tak kenal Tuhan. Mereka tak mengagungkan Tuhan dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Kalau dia tahu, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang ayat-ayat Al-Quran yang larang tentang pergaulan bebas, tanpa batasan antara lelaki dengan perempuan. Dia tahu tentang hadis-hadis Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Dia takkan cakap macam tu. Maknanya dia bukan, kalau ikut standard, yang standard, dia tak layak pun dipanggil ustazah. Walaupun orang panggil dia ustazah mimba uruf kot, adat. Tapi kita panggil lah sebab kita hormat dia, panggil ustazah, tapi kita nasihat dengan cara baik lah. Nasihat dengan baik.
Kalau dia tak mau terima juga, maknanya itu bukan tanggungjawab kita. Dan dia memang dikata dia nak tanggung dosa, maka dia tanggunglah dosa. Tapi kita tetap tak boleh membenarkan perbuatan dia. Kemungkaran tetap kemungkaran, maksiat tetap maksiat. Kita tak boleh kata benda tu bila ustazah buat, benda tu jadi tak maksiat, benda tu jadi baik. Ustaz buat, jadi benda tu jadi baik. Tak. Itu bukan agama kita. Agama kita yang baik-baik, yang jahat-jahat, yang maksiat-maksiat, yang taat-taat, apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Bukan ustaz, bukan ustazah tetapkan. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.